Yang peliknya, lantai langkau di orang ni, jarak dia lantai kayu tu dengan tanah 1 meter je. Jadi, dia orang sangat-sangat pelik. Macam mana ada sesuatu yang boleh masuk bawah langkau dan ketuk lantai langkau tu dengan sangat kuat? Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kepada yang masih belum subscribe channel ni, jangan lupa ramai-ramai untuk subscribe, like dan juga share channel ni kepada kawan-kawan anda supaya kita boleh share lagi banyak cerita-cerita seram selepas ini. Okay, without wasting any time, hari ni kita ada beberapa kisah seram yang ingin dikongsikan. Yang mana terlebih dahulu saya ingin memberitahu bahawa cerita seram hari ini adalah diambil atau diadaptasi daripada beberapa blog melalui internet. So, enjoy! Okey, kisah yang pertama ini kita beri tajuk sebagai Hantu Kotlil di Dusun Kongsi. Okey, apa maksud Dusun Kongsi tu? Okey, Dusun Kongsi tu adalah satu kawasan dusun yang mana dusun ni diusahakan oleh nenek-nenek moyang orang-orang yang menetap di kawasan Rumah Panjang Sarawak. Jadi mereka tak tahu siapa pemilik sebenar dusun tu. Jadi untuk lebih adil, mereka namakan dusun tu sebagai dusun kongsi, iaitu milik beberapa keluarga yang sama keturunan yang menetap di Rumah Panjang. Okey, kisah ni diceritakan oleh seorang penulis yang kita beri nama sebagai Luqman lah. Okey, Luqman ni satu hari tu, masa tu tengah musim durian. Jadi salah satu pendapatan orang-orang di Rumah Panjang selain daripada mencari hasil hutan dan sebagainya, mereka juga adakan aktiviti mengumpul dan menjual buah-buah durian lah untuk mendapatkan keuntungan. Okey, hasil daripada keuntungan jualan buah-buah durian ni kadang-kala boleh mencapai ratusan ringgit. Jadi mereka rasa berbaloi lah. Masa musim durian ni lah mereka nak cari duit lebih, nak kumpul banyak buah durian yang ada dekat dusun mereka dan dijual. Dusun durian yang kepunyaan orang-orang di Rumah Panjang ni, mereka panggil sebagai Dusun Kongsi ni, terletak di Bukit Begunan. Okey, Bukit Begunan ni salah satu bukit yang memang popular lah dekat sana, yang mana setiap tahun akan ada kejadian ataupun kemalangan yang akan meragut nyawa. Yang mana orang dah kata bukit tu macam satu sumpahan lah. Setiap tahun bukit tu akan memakan darah manusia lah kan. Sebab tu banyak berlaku kes-kes kemalangan ataupun kejadian yang meragut nyawa dekat Bukit Begunan tu. Diringkaskan, satu hari ni Luqman dan lagi 5 orang kawasan Rumah Panjang tu dah bercadang lah untuk pergi mengutip buah durian di Dusun Kongsi. Jadi yang pergi ikut aktiviti mengutip buah durian tu ada 4 orang-orang muda dan 2 orang yang lebih tua. Mereka pun bertolak dan dah sampai dekat kawasan dusun tu. Bila dah sampai dekat kawasan dusun tu, mereka pun siap-siapkanlah perkakas, bersih-bersihkan kawasan mereka panggil langkau. Okay, langkau tu adalah pondok dalam bahasa Sarawak lah. Langkau ni macam diperbuat daripada kayu dan dinding dia diperbuat daripada atap nipah yang kering tu kan. Macam pondok kecil lah yang memang ada dekat Dusun Kongsi tu. Jadi mereka pun bersih-bersihkan dulu langkau tu and then prepare letak barang semua kan. Okay, dah settle. And then petang tu ada yang tengah settlekan barang nak masak, ada yang settle kemas-kemaskan langkau, ada yang start mula cari buah-buah durian yang dah terjatuh kat tepi-tepi tu. Dah buatlah aktiviti masing-masing kan. Keseraman dia bermula bila dah nak start malam. Kita tahu kawasan dusun ni selalunya dekat dalam hutan kan. Jadi bila dekat dalam hutan, kawasan dusun tu selalunya jauh lah daripada hiruk pikuk bandar, jauh daripada kawasan jalan raya, jauh daripada kawasan perkampungan ataupun cahaya lampu jalan, semua tak ada. Semuanya gelap. Memang semata-mata berbekalkan lampu minyak tanah lah yang mereka bawa. Okey, dalam pukul 9 lebih macam tu, mereka ni dah selesai makan apa semua, diorang pun kumpul dekat dalam langkau tu lah. Okey, ada seorang lagi kan orang tua yang ikut.
Orang tua yang ikut tu kita panggil sebagai Pak Awang lah. Okey, Pak Awang tu dia jenis yang macam dia tak suka sangat berborak-borak dengan orang lain. Maybe sebab ialah faktor jarak umur kot. Dia tak rasa macam nak berborak sangat dengan yang lain. Dia suka buat hal dia sendiri. Jadi bila mereka berlima tu tengah berborak, dia pun berbaring lah dekat tepi mereka tu. Dia baring dekat tepi dia orang. Sambil berbaring tu dia macam beralaskan lengan dia. Tapi dia tak join pun dia orang bercerita. Dia just berbaring je. Tengah-tengah dia orang bercerita, berborak-borak, tiba-tiba dengar bunyi seretan kaki dekat luar langkau itu pondok mereka. Kan dekat kawasan dusun. Bila kat kawasan dusun, keliling pondok dia orang tu dikelilingi dengan banyaklah daun-daun pokok durian yang gugur. Jadi bila dengar sesuatu ataupun orang yang jalan dekat luar pondok tu, akan terdengar bunyi tapak kaki tu pijak daun-daun kering tu tau. Jalan macam mengheret-heret keliling dekat dia orang punya langkau tu. Lepas tu, dia orang ni macam terberhenti sekejap berbual. Lepas tu macam, bunyi apa tu? Macam berpandangan antara mereka sesama lain kan. And then, dia orang diam je, biar je. Lepas dah dengar bunyi seret-seret tu, dengar pula bunyi macam, tahulah orang ke bukan orang ke. Dia letakkan tangan dia dekat dinding langkau tu. Dia letak tangan dia, lepas tu dia seret daripada hujung penjuru ke hujung penjuru. Dia seret tau. Lepas tu orang ni terdiam lagi macam tak buat apa-apa. Macam dengar je tak buat apa-apa. Lepas tu, tiba-tiba lantai langkau mereka diketuk dengan sangat kuat daripada bawah. Bunyi kuat. Membuatkan semua orang terjaga dan semua orang macam terkejut. Bunyi apa tu? Kuat sangat kan? Sampailah Pak Awang pun terbangun. Bila Pak Awang terbangun, dia pun gosok-gosok mata dia. Dia tanya budak-budak yang 5 orang yang tengah berborak ni, apa benda tu? Semua orang tak menjawab. Semua orang macam terdiam, terpaku, macam tak tahu. Dia orang pun tak tahu apa benda kan. Lepas tu Pak Awang ni macam dah geram lah sebab lantai tu bila dia ketuk, dia nampak macam dah nak tercabut tau. Yang peliknya, lantai langkau dia orang ni, jarak dia lantai kayu tu dengan tanah 1 meter je. Jadi dia orang sangat-sangat pelik. Macam mana ada sesuatu yang boleh masuk bawah langkau dan ketuk lantai langkau tu dengan sangat kuat. Macam tak logik tau. Lepas tu Pak Awang pun bangun. Pak Awang ambil parang dia, dia terus buka pintu langkau dan dia pergi pacakkan parang dia dekat depan tanah, betul-betul dekat depan langkau tu. Sambil tu Pak Awang cakap, kacau dalam dakwah ni. Lepas tu dia terus naik. Bila dia naik je, semua orang macam tanyalah, apa benda tu Pak Awang? Apa benda kat luar tu? Lepas tu Pak Awang ni muka dia macam relax je lah. Dia sambil hidupkan rokok dia. Lepas tu dia cakap, oh itu adalah hantu Kok Lir ataupun mereka panggil Pontianak lah dekat Sarawak. Hantu Kok Lir ni memang famous lah dekat sana yang suka kacau-kacau orang. Sejak daripada malam tu, mereka pun macam berhati-hati lah. Sebab mereka tahu mereka datang dekat kawasan dusun tu dah memang tempat hantu Kok Lir tu. Jadi macam maybe hantu tu just nak bermesra je lah. Nak perkenalkan diri, nak macam salam perkenalan. Cerita tu habis situ je. Hantu Kok Lir ni adalah hantu Pontianak dalam bahasa Iban lah. Yang selalu kacau orang-orang kat sana. Dekat Sarawak famous ni dia panggil hantu Kok Lir. Kalau dekat Semenanjung kita panggil sebagai Pontianak lah. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni diceritakan oleh seorang jururawat yang mana kita beri nama dia sebagai Alisa lah. Alisa ni dia dah bekerja sebagai jururawat di sebuah hospital yang mana tempat ataupun hospital ni tak dinyatakan sebab dia nak menjaga privasi hospital tu lah. Pendekkan cerita, Alisa ni seorang jururawat yang selalu bertugas jiwat orang bersalin. Alisa ni dia selain daripada memantau wanita-wanita atau ibu-ibu mengandung yang sedang tunggu hari bersalin, mereka kena macam bagi susu dekat bayi yang baru lahir, mereka kena buat round ward. And then Alisa ni cerita, masa tu ada seorang ibu mengandung terpanggil sebagai Kak Suri. Kak Suri ni dia dah sarat dah mengandung dia, tapi Kak Suri ni dia selalu kulu kile. So Alisa ni dia selalu dah tegur Kak Suri ni, akak jangan selalu sangat jalan-jalan, tak elok, akak kena banyak berehat.
Kak Suri ni suka pergi dekat kawasan kaunter tempat Alisa dengan kawan-kawan jururawat ni duduklah nak siapkan report semua kan. Dia selalu pergi kat kaunter sebab dia nak borak-borak. Maybe sebab dia bosan kot. Lepas tu Kak Suri ni jenis yang macam suka makan buah limau tau. Setiap kali Alisa pergi check dia je, dia mesti tengah makan buah limau ke. Tak ada buat apa, dia memang tengah, dia suka sangat makan buah limau. Sampai kan bila Alisa pandang dia, nanti dia tanya, nak buah limau ke? Lepas tu Alisa kata, tak apa, saya tak minat makan buah. Nak dijadikan cerita, satu hari ni Kak Suri dah nak bersalin. Waktu petang dia punya bukaan tu dah 2 cm. Alisa pergilah check, dia tengok dah 2 cm. Tapi Alisa masa tu shift petang dia dah nak habis. Dia dah nak balik. Dan esoknya tu pula dia akan cuti 3 hari sebab abang dia nak kahwin. So dia pun dah lepas check Kak Suri tu, dia balik je lah kan. And then dia expect Kak Suri maybe hari tu akan bersalin lah sebab dah buka 2 cm kan. Lepas daripada dia balik daripada cuti 3 hari, dia sepatutnya akan masuk petang. Tapi kawan dia minta masuk malam untuk gantikan shift kawan dia sebab kawan dia ada hal. So dia pun tak apalah, masuklah malam. Okay, bila dia masuk malam, dia start lah buat kerja dia macam biasa. Dia akan pergi round ward apa semua. And then dia pergi duduk dekat dia punya meja kaunter. Masa tu dah pukul 12 lebih lah. Dia dah duduk kat kaunter. Kawan dia seorang lagi ni kita namakan sebagai Yana. Yana ni dia pergi dekat bilik rehat. Yana ni dia tengah baca novel. Sebab kalau jururawat ni yang berjaga shift malam ni, diorang tak boleh tidur tau. Jadi diorang kena buat apa-apalah, macam borak ke, dengar radio ke, pergi round check ke, pergi round ward ke, untuk make sure yang diorang tak boleh tidur. Sebab apa-apa yang berlaku malam tu semua atas tanggungjawab mereka yang shift malam. And then tiba-tiba Kak Suri tu muncul dekat depan kaunter dia. Tu Alisa ni macam terkejut lah sebab dia ingatkan Kak Suri dah bersalin masa hari last dia jumpa Kak Suri tu kan. Lepas tu dia tanya, akak, Kak dekat sini lagi, akak dah pergi tukar wad lain Lepas tu Kak Suri menggeleng je. Macam mana bersalin? Okey tak? Okey ke? Kak Suri tak menjawab. Lepas tu Kak Suri terus suakan buah limau. Kak Suri tanya, nak buah limau? Lepas tu Alisa kata, tak apa Kak, saya tak nak, saya tak makan buah. Lepas tu Kak Suri tanya lagi, nak buah limau? Lepas tu Alisa kata, tak apa Kak, tak apa, saya tak nak. Kak Suri tanya lagi, nak buah limau? Sampai 3 kali Kak Suri tanya nak buah limau kan. Lepas tu Alisa ni macam serba lah kalau dia tak ambil buah limau tu kan. Kak Suri dah beria pelawa dia kan buah limau tu. So Alisa kata, tak apalah Kak, saya ambil. Dia pun ambil. Lepas tu tiba-tiba ada satu suara bayi menangis. Kawan dia yang daripada bilik rehat tu terbangun. Lepas tu kawan dia pergilah buatkan susu dekat pantry untuk bayi yang menangis tu. Dan tiba-tiba Alisa terpandang kawan dia yang tengah buat susu tu. Lepas tu kawan dia pun pandang Alisa dengan muka yang pelik. Muka yang macam, kenapa dia ni kan? Lepas tu Alisa pun macam, dia pun kenapa pandang aku macam ni? Aku tengah bercakap dengan Kak Suri je pun. Lepas tu Kak Suri tu pun pergi. Alisa ni pun macam senyum je lah. Lepas tu Kak Suri lambai-lambai. Lepas tu Yana tanya, weh, kau borak dengan siapa weh? Kau tengah bergayut ke kat telefon? Lepas tu Alisa kata, apa pula bergayut? Aku tengah bercakap dengan akak yang suka makan buah limau tu lah, Kak Suri. Lepas tu muka Yana macam terkejut. Kau biar betul kau bercakap dengan Kak Suri. Yelah aku bercakap dengan Kak Suri. Kau tak nampak ke? Kak Suri tadi kan lalu. Lepas tu Yana pun tengok dekat kawasan koridor sekeliling tu, tak ada pun Kak Suri. Tak ada pun orang-orang yang berlega-lega kat situ. Kak Suri pun pelik. Ini cakap dengan siapa? Tiba-tiba dengar bunyi suara bayi menangis dalam 3-4 orang yang menangis serentak tau. Maybe sebab bayi tu macam nampak sesuatu yang lalu dekat kawasan bilik baby kan. Lepas tu kawan dia dengan Alisa ni cepat-cepatlah pergi ke bilik baby dan tenangkan semua baby, bagi semua baby diam, tak nangis, bagi susu semua, dah settle. Kawan dia pun ajak Alisa pergi kat kaunter balik. Yana pun tanya Alisa, weh, kau cakap betul-betul, kau cakap dengan siapa tadi? Alisa pun kata, betul lah aku cakap dengan Kak Suri. Kau ni kenapa tanya aku banyak-banyak kali ni? Yana pun cakap, kau tak tahu ke masa kau cuti dulu, Kak Suri tu sebenarnya dah meninggal. Masa dia bersalin, uri dia melekat kat dalam. Jadi sebab tu dia meninggal masa dia bersalin. Alisa punyalah terkejut. Ya ke? Habis tu dengan siapa sebenarnya yang dia berborak malam tu? Itulah salah satu yang dihadapi oleh tugas sebagai seorang jururawat. Takut ke tak takut ke kejadian misteri ni, tetap kita kena hadap jugalah kan. Okey, kesimpulan untuk dua-dua cerita tadi. Cerita yang pertama adalah walaupun kat mana kita berada, sebenarnya kita tak perlu nak takut pun dengan makhluk-makhluk di alam sebelah ni kan. Sebab kewujudan mereka memang ada dengan izin Allah. Kalau kita berada dekat kawasan yang macam hutan ke, kita kena ada pelindung diri kita sendiri.
Pengajaran yang kedua adalah kita bertugas di kawasan-kawasan yang macam hospital. Kita ni perlu kuatkan diri kita lah dengan pendinding diri dan jangan risau, insya-Allah Allah lindung kita. Sekian saja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk nantikan lebih banyak lagi cerita-cerita seram yang akan saya sampaikan untuk episod yang akan datang. Kepada yang masih belum like, jangan lupa like video ni. Jangan lupa subscribe, follow dan komen our video. Sekian saja untuk kali ini. Bye. Assalamualaikum. Ciao.